Di dalam subjek biodiversity yang saya sedang pelajari, saya perlu menerbitkan satu video mengenai satu haiwan atau tumbuhan dan impaknya ke atas ekologi dan biodiversity bumi ini. Saya telah menerokai pelbagai haiwan, dari harimau Melaya yang megah, ke orangutan yang comel, ke burung enggang bertanduk yang menakjubkan. Akhirnya, saya ingin memperkenalkan anda kepada haiwan yang langsung tidak memikat pandangan tetapi amat menarik hati. Burung gagak rumah yang terdapat di seluruh negara, malah di seluruh rantau, malah di seluruh dunia. Burung gagak sering digambarkan sebagai gelap, menakutkan dan juga pembawa tanda malapetaka. Masih ingat filem yang menyeramkan The Crow atau filem Alfred Hitchcock The Birds? Bagaimana pula dengan gagak-gagak yang menarik dalam Games of Thrones? Nama saintifik penuh gagak rumah adalah Corvus splendens. Ia tergolong dalam keluarga Corvidae yang juga merangkumi burung-burung pintar dan sosial seperti burung raven, burung magpie dan burung jay. Taksonomi gagak ini amat menarik. Ianya datang dari kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Aves, order Paraciformes, family Corvidae, genus Corvus. Spesiesnya Corvus splendens. Keluarga Corvidae dipercayai berasal dari hemisfera utara. Asal-usul yang tepat dan sejarah evolusi keluarga Corvidae tidak difahami sepenuhnya, tetapi dipercayai bahawa mereka muncul dalam epok Miocene yang merangkumi tempoh lebih kurang 5 hingga 23 juta tahun yang lalu. Fosil burung yang serupa dengan Corvid telah ditemui di pelbagai bahagian dunia, termasuk Eropah, Amerika Utara dan Asia. Keluarga Corvidae berdiversifikasi dan menyesuaikan diri dengan pelbagai habitat dan ceruk ekologi yang menghasilkan pelbagai spesies yang kita lihat hari ini. Masing-masing dengan perilaku, ciri-ciri dan taburan unik mereka sendiri. Burung gagak rumah merupakan burung saiz sederhana. Biasanya mengukur kira-kira 40 hingga 46 cm panjang dan berat antara 250 hingga 350 gram atau bersamaan dengan air di dalam gelas ini. Burung-burung ini mempunyai bulu licin berwarna hitam yang meliputi seluruh badan mereka termasuk kepala, leher dan sayap. Bulu-bulu mereka berkilau dengan kilauan licin dan iridesen apabila terkena cahaya, memberi mereka penampilan yang mencolokkan. Gagak rumah mempunyai paruh yang kukuh dan sedikit melengkung yang berwarna hitam dan sesuai untuk pelbagai jenis makanan. Kaki mereka kuat dan telah beradaptasi untuk bertengger di pelbagai permukaan, menjadikan mereka lincah dan boleh bergerak dengan cepat. Apabila terbang, gagak rumah mempamerkan sayap bulat dan penerbangan yang kuat, membolehkannya bergerak dengan mudah di landskap bandar dan semula jadi. Penerangan paling sesuai untuk burung gagak rumah dan gagak secara amnya ialah kebolehsuaian ataupun adaptability yang menakjubkan. Mereka dijumpai di bandar, di kampung, pinggir bandar, kawasan pesisir dan landskap terbuka. Gagak rumah juga tahu gunakan struktur buatan manusia dan lokasi pembiakan. Adaptasi mereka tiada hadnya. Mereka boleh mencipta sarang di bangunan hingga ke atas pokok. Keupayaan ini membenarkan mereka hidup di mana saja di bumi. Apabila tiba pada tabiat pemakanan mereka, apa yang terdapat di dalam menu bagi burung yang bijak ini?
Anda mungkin akan melihat mereka mencari sisa makanan di kawasan pasar atau berani menyergap untuk merapatkan diri dengan makanan segera. Gagak rumah bukanlah pemakan yang khusus. Mereka telah secara mahir menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis makanan, memperlihatkan keupayaan mengagumkan untuk memastikan hidangan seterusnya. Ciri-ciri yang menonjol pada mereka, kesediaan untuk beradaptasi. Mereka mempunyai kecenderungan yang luar biasa untuk makan apa saja. Dan sifat ini terutamanya berguna kerana mereka sering mengambil makanan yang kita tinggalkan. Semakin banyak kita buang, semakin berkembang mereka, mengubah sisa makanan menjadi makanan dengan kecekapan yang luar biasa. Status populasi gagak rumah membentangkan pandangan menarik mengenai kebolehannya untuk beradaptasi. Saat ini, gagak rumah tidaklah dianggap terancam. Walaupun mereka mungkin tidak terancam, adalah penting untuk memantau interaksi mereka dengan ekosistem tempatan untuk memastikan kewujudan seimbang bersama. Kajian yang dijalankan oleh Ursula Zaminska di Sekolah Sains Universiti Monash, Malaysia, memberikan pandangan tentang asal-usul dan kepelbagaian genetik burung gagak. Beliau telah menganalisa sampel DNA burung gagak di Malaysia, Singapura, Kenya dan Afrika Selatan. Sampel DNA telah dikumpulkan dari tisu hati, bulu dan darah burung gagak. Sampel untuk negara Malaysia diperolehi dari dua negeri yang padat dengan burung gagak, iaitu Pulau Pinang dan Selangor. Kajian oleh Zaminska adalah kali pertama dua pendekatan kajian DNA, iaitu penanda mikrosatelit nuklear dan penanda mitokondria DNA digabungkan untuk mengkaji kepelbagaian genetik dalam sampel burung gagak, sama ada asli atau native ataupun diperkenalkan atau introduce. Hasil kajian menunjukkan burung gagak di Selangor mungkin diperkenalkan dari Sri Lanka atau kawasan berdekatan dengan Sri Lanka lebih daripada 100 tahun yang lalu. Rekod sejarah menunjukkan 56 ekor burung gagak telah diimport dari Sri Lanka ke Pelabuhan Kelang pada tahun 1890-an. Burung gagak ini dibawa oleh Edward Valentine John Carey, seorang peladang Inggeris. Tujuan beliau membawa burung gagak ini ke Malaya pada waktu itu ialah untuk mengawal wabak ulat dan menguruskan sisa-sisa. Satu fun fact, Pulau Carey dinamakan sempena John Carey. Itu satu pandangan. Terdapat juga cadangan bahawa burung gagak mungkin telah tersebar dari Asia Selatan sepanjang 100 tahun yang lalu melalui menumpang atau hitchhiking atas kapal pelayaran. Di kajian yang sama, burung gagak di Pulau Pinang menunjukkan tahap kepelbagaian genetik yang tinggi. Sementara itu, burung gagak di Selangor menunjukkan tahap kepelbagaian genetik yang lebih rendah. Kenapa? Teorinya amat menarik. Spekulasinya ialah burung-burung gagak di Selangor, khususnya di kawasan Pelabuhan Kelang dan Bandar Kelang, adalah cucu-cucu dan cicit-cicit burung gagak yang datang dalam jumlah yang kecil pada tahun 1890-an. Mungkin dari 56 ekor burung gagak yang dibawa oleh John Carey. Ini menjadikan kepelbagaian atau diverse genetik burung gagak di kawasan itu lebih rendah. Seterusnya, burung-burung gagak yang menumpang atau hitchhike atas kapal layar akan meninggalkan kapal sebelum kapal itu sampai ke Pelabuhan Kelang. Dan di mana gagak-gagak ini akan sampai? Mereka akan mendarat di Pulau Pinang. Bermakna lebih ramai burung gagak akan mendarat di Pulau Pinang, menjadikan genetic diversity akan lebih tinggi. Itu sejarahnya. Apa akibatnya?
Dengan secara ringkas, akibat tak terduga daripada memperkenalkan burung gagak rumah untuk kawalan perosak telah memberi kesan yang besar terhadap landscape ekologi di Kelang. Perkembangan populasi burung gagak juga telah membawa isu ekologi yang serius di Bandar Kelang. Pendekatan awal untuk mengawal serangan ulat ke atas tanaman kopi telah gagal dan sebaliknya membawa mimpi ngeri ke Bandar Kelang. Pengurasan populasi gagak rumah menggunakan kaedah culling digunakan di Malaysia, tetapi ia diperdebatkan. Ia melibati pengurangan bilangan secara sengaja melalui pemberuan, penangkapan atau pemacuan racun. Alasan-alasannya termasuk risiko kesihatan, kerosakan pada tanaman, persaingan dengan spesies tempatan dan risiko keselamatan penerbangan. Gagak rumah yang sering dilihat di kawasan bandar memainkan peranan penting dalam ekosistem. Mereka membantu mengawal makhluk perosak dengan mencari makanan yang dibuang oleh manusia, membantu dalam penyebaran biji bagi pertumbuhan dan mempromosikan penguraian bahan organik. Kehadiran mereka menyokong rangkaian makanan yang pelbagai, memberi sumbangan kepada seimbangan ekosistem. Sebagai penduduk bandar yang mudah beradaptasi, mereka menunjukkan keupayaan alam untuk berdamping dengan persekitaran manusia, mendedahkan impak ekologi penting mereka. Itulah akhir perjalanan kita ke dunia gagak rumah. Sudah tiba masanya bagi kita untuk merenung, menghargai dan mungkin mengambil tindakan. Ingatlah, walaupun kita mungkin tidak menyenaraikan mereka dalam senarai haiwan kegemaran kita, menghormati, mengagumi dan memahami peranan mereka adalah tindakan kecil yang memberi impak besar. Jadi mari kita bersama-sama berdiri dalam menjaga kepelbagaian kehidupan di sekeliling kita. Sememangnya dalam hidup ini kita mudah terpengaruh dengan kecantikan dan paras rupa. Burung gagak ini taklah cute atau cantik. Mereka boleh dikatakan sangat hodoh. Walau bagaimanapun, marilah kita akui peranan burung gagak hodoh ini di dalam ekosistem kita dan sedar impak manusia di alam ini. Di ranting tinggi, gagak terbang. Bicara bijak, suara bergema. Dalam ekosistem peranan kuat, hargai alam, jangan lupa sama. Penerangan paling sesuai untuk gagak rumah dan gagak secara amnya ialah kebolehsuaian ataupun adaptability di pelbagai jenis. Penerangan paling sesuai untuk gagak rumah dan gagak secara amnya ialah penerangan paling sesuai untuk gagak rumah dan gagak secara am. Penerangan paling sesuai untuk burung gagak rumah dan gagak secara amnya ialah kebolehsuaian ataupun adaptability yang menakjubkan. Rekod sejarah menunjukkan 56 ekor burung gagak telah diimport dari Sri Lanka ke pelabuhan
membantu dalam penyemaran biji bagi pertumbuhan dan mempromosikan pengurangan